Kita sedia maklum, tumbuh-tumbuhan yang melata, mendatar, menegak dan merimbun sebagaimana yang kita saksikan sekarang mempunyai banyak kegunaannya dalam kehidupan manusia. Allah tidak mensia-siakan keperluan makhluk ciptaannya seperti tumbuh-tumbuhan hidup begitu sahaja kerana walau bagaimana sekalipun manusia menolaknya, manusia tetap memerlukan tumbuh-tumbuhan dalam kehidupan mereka. Misalnya penggunaan kayu kayan adalah untuk membina kediaman sebagai tempat tinggal untuk tujuan mengelakkan dari panas dan hujan. Jadi, dengan membina rumah-rumah terutamanya dari kayu-kayu tersebut, manusia akan dapat mengelakkan masalah sedemikian. Manusia juga memerlukan tumbuh-tumbuhan kerana ia menyajikan banyak keperluan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang juga berguna kepada manusia kerana dengannya memberikan khasiat dan keistimewaannya untuk kesihatan manusia. Selain sayur-sayuran dan buah-buahan, daun-daun kayu yang dalam bahasa lain disebut sebagai ulam itu juga lebih berguna kerana ia turut menampung khasiat yang sama selain berunsur perubatan kerana dapat merawat penyakit-penyakit yang dihidapi manusia dari dalam. Walaupun terdapat segelintir di kalangan manusia tidak menggemari ulam kerana segelintir darinya yang bimbang termakan tumbuh-tumbuhan memabukkan, tetapi perlu ditekankan hanya jauhari yang kenal maknikam dan kalau boleh diperjelaskan hanya yang mengenali ulam-ulaman yang memakannya. Malah kehebatan ulam ialah ia boleh diambil dan dimakan tanpa memerlukan jumlah dan dalam tempoh tertentu, tidak sebagaimana pengambilan ubat-ubatan yang memerlukan preskripsi dan perlu mengikut aturan yang disarankan. Sebenarnya, jika kita ke pasar-pasar di mana-mana tempat sekalipun, tumbuh-tumbuhan ulam ini tetap ada, malah dijual di merata tempat. Sebut saja ulam pegaga dan pucuk gajus, tumbuh-tumbuhan ini ada peminatnya yang tersendiri. Pegaga dan pucuk gajus menampung banyak khasiat yang tiada tolok bandingnya, malah sesuatu yang paling penting tentangnya ialah ia bernilai perubatan. Pegaga atau dalam bahasa saintifiknya dikenali sebagai Hydrocotyle asiatica banyak ditemui di kawasan semak samun negara kita. Pegaga mempunyai dua kategori, iaitu pegaga biasa dan pegaga gajah. Pokok ini yang tumbuh menjalar adalah termasuk dalam koloni pokok ulam yang mempunyai banyak khasiatnya yang tersendiri. Lazimnya, pegaga boleh dijadikan sebagai ulam mentah. Selain itu, pegaga juga boleh dijadikan ulam kerabu dan direbus. Namun, amat jarang sekali kaedah berkenaan yang sering didengari mereka menjadikannya sebagai ulam mentah. Bahkan ada juga individu yang tidak menggemari pegaga disebabkan rasanya. Pegaga memang kaya dengan khasiat pemakanan. Menurut Komposisi Zat Makanan Malaysia, Institut Penyelidikan Perubatan IMR 1988, pegaga kaya dengan karotina 2649 mikrogram, vitamin A 442 mikrogram, vitamin B1 0,09 mg, vitamin B2 0,19 mg, niacin 0,1 mg dan vitamin C 48,5 mg. Sementara bahan-bahan galiannya terdiri dari kalium 391 mg, kalsium 171 mg, fosforus 32 mg, natrium 21 mg dan ferum 5,6 mg. Komposisi zat makanan lain pula seperti karbohidrat 6,7 gram, protein 2,0 gram, serat 1,6 gram, lemak 0,2 gram, abu 1,8 gram, air 87,7 gram dan tenaga 37,7 gram. Di antara khasiat pegaga ini ialah ia sesuai untuk ibu-ibu yang baru bersalin, awet muda, mencerdaskan minda, merawat penyakit kusta, sendi-sendi dan saraf, masalah penghadaman kerana mengandungi serat yang diperlukan, merawat demam dan membantu menyelesaikan masalah
pembuangan kumuh. Pegaga gajah atau dalam bahasa saintifiknya dikenali Hydrocotyle javanica yang berdaun lebih tua dari pegaga biasa, sememangnya hidup liar dan banyak ditemui dalam kawasan semak samun di negara kita. Menurut Komposisi Zat Makanan Malaysia, Institut Penyelidikan Perubatan IMR 1988, pegaga gajah kaya dengan karotina 1404 mikrogram, vitamin A 234 mikrogram, vitamin B1 0,07 mg, vitamin B2 0,20 mg, niacin 0,4 mg dan vitamin C 70,2 mg. Manakala bahan-bahan galiannya terdiri dari kalium 306 mg, kalsium 165 mg, fosforus 41 mg, natrium 24 mg dan ferum 9.8 mg. Sementara khasiat makanan yang lain seperti karbohidrat 5.3 gram, protein 1.2 gram, serat 1.3 gram, lemak 0.4 gram, abu 1.9 gram, air 89.9 gram dan tenaga 30 kilokalori. Pegaga gajah juga mempunyai keistimewaan terhadap kesihatan manusia. Masyarakat Melayu mempercayai pegaga gajah dapat merawat masalah penghadaman, penyakit lumpuh, penyakit sendi dan saraf, gout, kanser, jantung, kencing manis dan darah tinggi. Pucuk gajus dikenali juga pucuk janggus atau dalam bahasa saintifiknya dikenali Anacardium occidental. Pokok gajus tergolong dalam koloni pokok ulam yang banyak ditemui di kampung-kampung dan di bahagian pedalaman. Tumbuh-tumbuhan ini turut dikenali sebagai tumbuhan liar, namun kini ia telah ditanam kerana keperluan kepada daunnya. Kalaupun batang pokok gajus dianggap tidak berguna, namun daunnya yang sering dijadikan ulam dalam nasi. Walau bagaimanapun, pucuk gajus begitu popular kerana daunnya boleh dijadikan ulam mentah yang paling digemari ramai. Juadah tidak perlu lauk yang hebat-hebat, asalkan ada ikan singgang dan ikan bakar. Pucuk gajus rakan paling rapat dalam konteks ulam yang boleh dicecah dengan sos, kicap maupun budu. Menurut Komposisi Zat Makanan Malaysia, Institut Penyelidikan Perubatan IMR 1988, pucuk gajus istimewa kerana kaya dengan karotina 2076 mikrogram, vitamin A 346 mikrogram, vitamin B2 1.19 mg, niacin 0.5 mg dan vitamin C 91.0 mg. Manakala kadar garam galiannya terdiri dari kalium 332 mg, kalsium 53 mg, fosforus 29 mg, natrium 7 mg, ferum 3.5 mg, karbohidrat 4.5 gram, protein 3.8 gram, lemak 0.2 gram, serat 1.5 gram, abu 0.9 gram, air 89.1 gram dan tenaga 35 kilokalori. Khasiat pucuk gajus untuk kesihatan menyelesaikan masalah penghadaman, melawaskan kencing dan buang air besar, aliran darah menjadi sempurna, minda dan tubuh menjadi sihat dan segar, sentiasa mengamalkan pengabalannya sesuai untuk kulit dan mata.